Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, apa khabar semua? Okey, so hari ini kita akan sambung kita punya pembelajaran iaitu dalam tajuk fungsi trigonometri. Okey, di mana fungsi trigonometri kita dah belajar banyak dah. So hari ini kita akan buat lakaran graf. So kita akan kenal pasti graf sin, graf cos dan graf tangent. Okey, jom. So kita akan mulakan. Kita kenal apakah graf-graf yang saya maksudkan. Okey, seperti biasa kita akan rujuk kita gunakan buku teks sebagai bahan rujukan. Okey, jom. Okey, so lihat semua, saya akan sharekan kita punya buku teks. So you tengok di sini. Okey, ini dia. Okey, jadi kita lihat di sini kita akan belajar tajuk fungsi trigonometri yang terdiri daripada graf fungsi, sin, cos dan graf tangent. Okey, jadi kita lihat di sini apakah yang dimaksudkan ini. Okey, inilah rajah menunjukkan ritma degupan jantung. Kan, kalau kamu pergi hospital tengok ada mesin tu, pam 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 pam. Okey, kita doa-doa masih ada atas turun bawah semua ni, jangan ditegak terus Okey, jadi kat sini dia kata ritma ini dikenali sebagai normal, okey, sinus, rhythm dan perhatikan bahawa bentuk ritma ini yang terhasil merupakan satu contoh graf fungsi trigonometri. Okey, graf trigonometri. Okey, jadi kat sinilah kita akan tengok graf y equals to a sin bx tambah c, y equals to a cos bx tambah c, y equals to a tangent bx tambah c. Dengan keadaan a, b dan c adalah pemalar. Biasanya yang kamu dah pernah belajar sebelum ini adalah graf garis lurus. Graf garis lurus jadi y equals to mx plus c sahaja. Okey, so hari ini kita tengok apakah dia graf sin, apakah dia graf cos dan apa dia graf graf tangent. Graf bagi fungsi trigonometri, apa dia? Graf sin x dan cos x berbentuk dia kata apa ni? Okey, sinusoidal. Apa benda ni? Okey, dan mempunyai ciri-ciri. Okey, tak payah perlulah ni nak istilah-istilah ni yang nanti saya terus tunjuk kamu. Macam mana graf sin, macam mana graf cos. Nilai maksimum ialah 1 manakala nilai minimumnya ialah negatif 1. Tapi ini berdasarkan juga persamaan. Dia tidak semestinya 1. Bentuk graf berulang setiap selang 360 ataupun 2 pi. Graf tangent pula, ini dia. Ini ciri-ciri graf tangent. Okey, jadi tak perlu nak hafal-hafal benda ni. Nanti kamu tengok graf dia, kamu tahu mana dia graf sin, mana dia graf cos dan graf tangent. Okey, ini dia graf sin. Jadi kalau kamu tengok graf sin ini dia buat dia punya julat daripada negatif 2 pi sampai ke 2 pi. Nilai maksimum iaitu y sama dengan 1, minimumnya negatif 1. Okey, sebab apa? Sebab sebelah sin ni nilai dia 1. Cos pun sama. Y sama dengan cos X. Depan cos ni 1. Sebab tu maksimum dia 1, minimum dia bernilai negatif 1. Okey, itu graf sin dengan graf cos. Jadi kamu dah nampak gambaran secara umum macam mana bentuk graf sin, macam mana bentuk graf cos. Dan graf tangent paling mudah di mana bentuk dia yang paling lain daripada yang lain. Sin dengan cos tadi ramai pelajar akan tersilap. Tapi kalau kamu tak pasti, ni graf sin ke graf cos? So, seelok-eloknya tekan je lah kalkulator. Sin kosong dapat berapa? Sebab sin kosong, you dapat kosong. Kalau sin cos kosong, you dapat jawapannya 1. Jadi, kamu dapat tahulah bila X kosong, kalau graf sin, dia akan berada di kosong juga. Bermaksud dia bermula daripada origin point, iaitu titik asalan. Tangent ni paling mudah lah sebab bentuk dia lain daripada yang lain. Okey, nanti saya tunjuk macam mana nak cara lakar graf dengan mudah. Okey, next. Okey, ni jadi dia kata y sama dengan A sin BX tambah C. Ni dia gunakan formula. Buku teks ni gunakan formula macam mana nak tentukan bilangan kitaran ataupun bilangan cycle dia. Tapi nanti saya akan tunjuk cara, tak perlu nak hafal yang ini, kita ada cara macam mana nak buat graf itu
nak lakakan graf tu. Soalan dia akan kata sketch graph, laka. Dia bukan plot. So bila dia laka, kamu tak perlu nak buat jadual. Laka je, tutup mata, buat pun dapat 1 markah. Tapi markah dia 3 hingga 4. Kenapa nak tutup mata? Bukalah mata luas-luas supaya kamu boleh dapat markah yang penuh. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, ini dia kata, ini dia bagi tahulah apabila A, nilai maksimum dan minimum graf kecuali untuk graf tangent. Sebab tangent tak ada maksimum minimum ya. Okey, ini adalah A. Perubahan kepada A akan menyebabkan maksimum minimumnya berubah kecuali graf tangent sebab graf tangent tak ada maksimum minimum. B dia apa? B adalah menentukan bilangan kitaran dan C kedudukan graf merujuk pada pasti X. Sebab C ni kalau dia tambah, so graf dia akan naik. Kalau dia tolak, graf dia akan ke bawah. Ini penerangan dia dulu. Nanti saya ajar kamu laka graf dengan mudah saja. Tak perlu nak ingat semua-semua ni, boleh. Tapi saya kena cerita juga dulu sebab ada dalam buku teks. Okay, next. Nampak? Dia kata lukis graf Y sama dengan 3 tolak 2 cos 3 per 2X. Limit yang diberi antara 0 sampai 2 pi. Jadi dia buat jalan penyelesaian macam ni. So, awak ingat nanti saya tak guna semua-semua ni. Nanti saya tunjuk terus. Okey. Sebab kalau kamu tengok ini ada pengiraan kan? Ni ada pengiraan. Tu graf dia. Nampak tak? You kena masuk semua nilai ni. Tak perlu. Sebab soalan kata laka graf. Soalan bukan nak plot. Kalau plot, yes, kamu kena buat dekat kertas graf. Buatlah jadual semua ni. Okey, jadi kamu lihat, saya tak perlu guna yang itu. Jadi di sini saya akan gunakan, you tengok, saya akan masukkan, sekejap ya. Okey, so saya menggunakan soalan tadi, so saya akan masukkan jadual lah kat sini. Kenapa saya masukkan jadual ni? Sebab saya nak nanti awak dah terbiasa. Awak terbiasa menggunakan ini sebagai macam kita punya kertas testpad lah. Macam testpad kita. So, bila ada dekat testpad tu, maksudnya dia ada kertas yang bergaris. Okey, kejap ya. Okey, mana dia? Okey, Sat, saya nak keluarkan kita punya jadual tadi. Mana tadi dia dah hilang pula. Okey. Okey, sebenarnya saya tak nak warnakan dia. Kejap ya. Okey. Bukan layout kot, warna ya. Mana warna? Okey, kita tukar. Ni dia. Warna putih. Kemudian kita buat jadual kotak grid. Patutnya dah ada dah. Okey, tak apalah ya. Dia berwarna. Tak apa, saya buat dia berwarna sini. Okey, saya try. Mungkin sebab apa ni? Dia punya layout tu memang warna yang tu. Okey, tak apalah. Okey, tengok sini. Jadi dekat sini, awak tengok saya akan menggunakan garisan ini. Okey, kenapa saya guna garisan ni? Sebab saya menganggap ini adalah awak punya testpad. Sebab kita jawab peksa nanti kan menggunakan testpad. Jadi tu dia panjang. So saya bagi dia bercantum. Tu dia. Mana dia? Okey. Okey, ini let's say lah ini awak punya testpad. Okey. So kita akan buat di sini. Okey. Soalan tadi, kalau kita lihat pada soalan tadi, soalan diberi di sini adalah Y, okey, sama dengan 3 tolak 2 per 3, 2 cos 3 per 2X. Okey, sebelum tu, saya akan terang dulu macam mana kita nak laka graf. Okey, kita nak laka graf. So, kita tadi, saya dah bagi tahu kita ada graf sin, kita ada graf cos, kita ada graf tangent. Okey, lakaran graf. So, apa yang perlu kamu buat dekat sini adalah, saya buat graf sin dulu ya. Saya akan buat graf sin. So, kat sini graf sin saya contoh. Soalan saya Y sama dengan sin, okey, 2X.
Saya bagi limit antara kosong X sampai ke 2 pi. Okey, sampai 2 pi. Okey, so dekat sini apa yang perlu kamu buat? Okey, so alamak, sekejap ya. Okey, saya tak boleh buat slideshow. Nanti kalau tak ada sangat sensitif. So, saya ambil ni. Okey, so apa yang perlu kamu buat? Kita mesti gunakan pembaris. Okey, sebab kita nak buat paksi X, paksi Y. Okey, jadi saya akan gunakan pembaris untuk awak punya paksi Y. Okey, ni saya punya paksi Y. Saya gariskan. Okey. Kemudian, okey, dia tersengit pula. Okey. Ini paksi Y awak. Gariskan. Paksi X. Okey, ini paksi X. Saya letak kat situ. Okey. Oh, sorry. Okey. Soalan kata lakarkan graf. Bila lakar, tak perlu nak buat jadual. Okey, tengok saya buat. Okey, soalan kata Y sama dengan sin 2X. Sin 2X, kita punya general form persamaan ialah Y equals to A sin BX. Apa A? A untuk menentukan amplitude. Apa dia amplitude? Iaitu maksimum and minimum. Jadi, kalau kita tengok dekat soalan ini, dekat soalan ni A dia ialah 1. Ni A-nya 1 kat sini. So, saya akan buat sini kosong, saya letak sini 1, ke bawah negatif 1. 1 dengan negatif 1. Jadi sekarang kalau awak tengok dekat sini, saya dah ada 1 dan negatif 1, graf sin. Secara bentuk graf sin tadi saya dah kata dia bermula daripada origin point. Okey, dia graf positif. Okey, kita letakkan ukuran supaya nanti graf kita sama saiz. Okey, nampak tak saya gunakan macam ni? Kalau awak nampak, ini paksi Y saya. Ni, saya buat dekat ni, dia punya garis ni. So, saya letakkan dekat sini tanda. Okey, lepas tu lagi. Okey, awak nampak tak warna merah tu kena kat ujung? Ini saya tanda. Okey, next. Kemudian, saya tanda. Okey, saya tanda lagi. Okey, berapa banyak terlebih tak apa, jangan kurang. Okey, saya buat sini cukup ke? Okeylah, cukup. Okey. So sekarang apa yang perlu awak buat ialah okey, kita akan lakarkan graf sin kita. Graf sin secara bentuk dia macam ni. Dia ke atas. Itu dia. Itu graf sin. Kalau graf cos dia akan lukis dari atas. Macam tu. So sekarang soalannya adalah graf sin. Graf sin maksudnya saya dah akan bermula daripada origin point. Then, saya akan letakkan di sini, ini maksimum, ini minimum. Okey, awak tengok dekat B. Dekat B awak. Mana B? Ini B awak. B awak untuk menentukan bilangan putaran. Untuk menentukan bilangan putaran. Bermakna graf kita mempunyai 2 putaran untuk 2 pi. Awak ingat ya, saya tak gunakan formula macam buku tadi, kat buku tadi untuk menentukan bilangan cycle, dia buat B per 2, you punya B, nilai B per 2. Jadi sekarang ni saya tak gunakan, saya cuma tengok je. Oh, kita punya B kita 2. Bila B kita 2, maksudnya saya akan lakarkan graf saya 2 putaran. Okey. So ke atas, ini atas maksimum, ini minimum. 2 putaran, jadi saya akan buat. Okey, awak buat cantik-cantik lah ya. Saya ni. Okey. Ini satu putaran. Apa maksud satu putaran? Jadi kalau kita tengok, kalau kita cantumkan ini dengan ini, dia akan jadi oval. Macam tu. Itulah maksud satu putaran. Okey, ni nampak tak? Ini macam lengkuk kan? Okey, kena buat cantik-cantik. Okey, tak apa, saya padam. Tak cantik. Dia mesti cantik-cantik. Sebabnya dekat sini, dia walaupun dia lakar, jadi awak tak bolehlah lakar comot-comot. Kena buat lakaran dengan cantik. Okey, sorry. Okey, jadi sekarang kita tengok sini. Saya buat ke bawah tadi kan? Okey, so ini saya punya minimum. Okey, sebab saya buat dekat skrin ni dia licin. Cantik pun. Okey, lepas tu, tu dia. Lepas tu, inilah dia 2 putaran. Ini awak punya 2 putaran. Habis 2 putaran, terus letak 2 pi. Kalau sini kosong, sini 2 pi, bermakna di sini adalah awak punya pi. Itulah graf awak. Y sama dengan sin 2x untuk kosong sampai 2 pi.
Okey, ni saya nak buat graf sin dulu. Okey, saya nak buat graf sin, lepas tu saya buat tunjuk kamu cos, lepas tu saya akan tunjuk kamu mana yang dikatakan graf tangent. Okey, so ini y sama dengan sin 2x. Jadi, kalau soalan saya ubah y saya negatif. So, y negatif, kalau negatif, okey, okey, cara yang sama, awak tengok negatif saya buat yang warna hijau. Kalau soalan dia y sama dengan negatif sin 2x. Awak buat paksi yang baru, awak tengok saya akan buat ke bawah dulu, ke atas, ke bawah dan ke atas. So kalau dia negatif guna yang hijau. Bukan buat pada satu paksi ya. Ini saya nak tunjuk kamu. Yang merah positif, yang hijau adalah negatif. Macam tu. Itu graf y sama dengan negatif sin 2x. Itu untuk graf sin positif dan negatif. Positif warna merah, yang negatif warna hijau. Okey, clear? Okey. Sekarang kita tengok pula graf cos. Kita tengok graf cos. Graf cos, tengok saya buat persamaan dia y sama dengan, okey, dia sama juga A juga. So saya buat cos, okey, saya guna 2x juga. Cos 2x, maksudnya saya guna cos positif. Seperti biasa, awak ambil pembaris, awak kena buat paksi x dan paksi y. Okey, jadi cos saya buat dekat sini. Okey, ini graf cos saya. Okey, so ini awak punya paksi y. Paksi x. Okey, graf cos, kalau awak tengok tadi, graf sin bermula daripada titik asalan. Graf cos kita tak bermula dari titik asalan. Tetapi kita akan bermula daripada kawasan negatif. Okey, jadi awak tengok, saya letak kat tengah-tengah. Saya letak sini titik, saya letak sini titik. Iaitu sebagai penanda saiz graf cos kita supaya sama. Okey, yang ini saya letak satu pembaris. Ikutlah kesesuaian, tak kisah pun. Okey, saya letak satu pembaris untuk menentukan saiz kita punya graf supaya dapat saiz yang sama. Okey, macam saya kata tadi, terlebih tak apa, jangan terkurang. Okey, kemudian kita keluarkan dulu pembaris kita dan kita buat. Graf dia y sama dengan cos 2x. Cos 2x, cos positif. Cos saya dah kata dia bermula dari atas. Itu. Okey, jadi atas situ, ini bawah dia, ini atas dia, ini bawah dia, ini atas dia. Positif, maksimum minimum dia. Okey, tengok graf cos kamu buat daripada kawasan negatif. Tengok graf cos buat daripada kawasan negatif. Macam tu. Lepas tu kita sambung macam tu. Lepas tu kita sambung, sambung, sambung. Graf cos dia kata 2. Sama juga dengan sin tadi, B kita pun masih sama 2. Bermakna kita akan buat 2 putaran. Tetapi cos, satu putaran dia di mana? Okey, satu putaran dia saya akan padam yang kawasan negatif. Itulah satu putaran. Apa maksudnya? Satu putaran ni sebenarnya, awak tengok ini suku, ini setengah, ini suku. Bila kita cantum, dia akan jadi satu oval. Ini dia satu putaran. Tapi soalan nak 2x, maksudnya kita nak 2 putaran. Okey. Macam tu. Itu dia punya 2 putaran. Jadi, kalau graf sin tadi, dari kosong sampai sini saiz dia sama. Sini ke sini saiz dia sama. Tapi cos, dari kosong pergi yang pertama ni saiz dia tak sama, dia kecil. Sebab yang sama dari kawasan negatif. Jadi, maksimum minimum dia sebab sini nilai dia 1, so saya letak 1, saya letak negatif 1, sini kosong. So, kat mana 2 pi? Di sini awak punya 2 pi. Okey, so di sini 2 pi. Kosong 2 pi bermakna pi kamu di sini. Itu graf cos. Ini graf cos positif. Clear? Okey, sekarang saya tunjuk pula graf cos negatif. Tengok, saya guna warna biru. Saya guna warna ni lah. Purple.
Okey, untuk graf Y sama dengan negatif cos 2x. Sama juga, so dia cumanya dia dari bawah lah sebab dia negatif. Ini okey. Okey, so ini baru satu. Ini dia. Yes, yang purple itu adalah graf cos negatif. Okey, so itu adalah graf sin dan graf cos secara bentuk dia begini. Secara bentuk dia begini. Tapi kalau kita tengok pada contoh tadi, dia dah ada depan ni kan. Dia dah ada 3, dia dah ada ni. Okey, ni nanti saya tunjuk. Sekarang saya nak tunjuk secara dulu macam mana bentuk graf tu. Jadi kamu dah kenal graf sin positif yang mana merah, graf sin negatif yang warna hijau. Seterusnya kamu dah kenal yang graf cos positif warna biru, yang graf cos negatif adalah yang warna purple. Macam tu. Boleh? Okey, seterusnya kita tengok dulu graf tangent. Tadi dah sin dah, cos dah. Sekarang kita tengok graf tangent. Okey. Graf tangent macam saya kata tadi, graf tangent pada awal-awal saya dah bagi tahu di mana graf tangent dia tak ada maksimum minimum. Okey, graf tangent dia tak ada maksimum, dia tak ada minimum. Okey, kita tengok apa yang dimasukkan, dia tak ada maksimum dan tak ada minimum. Okey. Graf tangent dia masih sama juga secara persamaan dia adalah y sama dengan a tangent bx. Cuma a dia tu dia tak ada maksimum minimum. B tetap sama bilangan putaran. So contoh soalan saya y sama dengan 3 tangent 2x. Okey, jadi saya akan ambil pembaris masih sama. Jadi saya ambil pembaris di sini, saya gariskan untuk paksi Y. Okey, dan saya gariskan awak punya paksi X, kita punya paksi X. Graf tangent ni dia macam cos tadi, macam cos. Apa maksudnya? Kita akan ukur daripada kawasan negatif. Kita punya ukuran nak bagi dia sama tadi, kita akan ambil daripada kawasan negatif. Okey, so guna pembaris. So saya akan tanda. Ni tanda sini. Sampai sini saya akan buat garis putus-putus. Ini garis putus-putus, kita panggil dia adalah garis asymptote. Okey, kita buat lagi garis putus-putus. Okey, berapa banyak tak kisah. Macam saya kata tadi, terlebih tak apa. Okey. Okey. Oops. Garis putus-putus ni menunjukkan graf tidak akan langgar garisan itu. Okey. So sekarang awak dah dapat situ. So graf dia tengok. Dia 3. Sebab dia 3, ini kan ni awak tengok ini kosong. 1, 2, 3. Tulis 3 ke atas. 1, 2, 3 ke bawah negatif 3. Okey, graf ni graf positif. Graf positif awak tengok dia akan lukis. Tengok ya. Dia akan tarik. Macam tu. So ini titik tengah dia, tengah dia, tengah dia. Dia atas, kemudian dia ada di bawah. Okey, dia ada di atas. Dia ada di bawah. Okey, ini baru satu. Sekarang ni awak tengok sini 2. Ini 2. So ini baru atas 1, bawah 1, atas 1, bawah 1. Kalau lengkap, sekarang dia nak 2. Bila 2, maksudnya saya kena buat lagi. Kalau dia 2, maksudnya tengok ini 1 sini, bawah, atas, bawah. Sini awak punya 2 pi. Okey, 2 dekat sini, kalau awak tengok 2 dekat sini ni nilai 2 ni bermaksud dia akan ada ke atas ni 4. 1, 2, 3, 4. Kat bawah 1, 2, 3, 4. Ini graf tangent positif. Di mana awak tengok A dia 3. Tapi dia tak ada maksimum. Sebenarnya graf ni boleh naik atas. Boleh turun bawah macam tu. Dia kata 2. B dia 2. Bila B dia 2, so kita buat.
Atas ni kita kira ada 4. 1, 2, 3, 4. Bawah pun ada 4. 1, 2, 3, 4. Macam tu. Jadi kita tengok itu kita punya 2 pi. So kita tahu kat mana pi kita. So ini ada titik ni kan. 1, 2, 3, 4, 5. So tengah-tengah. Okey. Jadi awak tengok sini awak punya 2 pi. So kosong. Ini awak punya pi. Itu graf tangent awak positif. Graf tangent negatif macam mana? Ke bawah. Okey, awak tengok graf tangent negatif saya gunakan warna biru. Tak naklah. Saya guna warna warna kuning. Warna kuning. So, kalau dia tangent negatif ke bawah. Ke bawah. Atas. Bawah. Atas. Bawah. Atas. Bawah, atas. Itu graf tangent negatif. Okey, kalau dia graf tangent negatif. Ini secara semua ni saya buat, yang saya ajar kamu ni, graf-graf yang limit dia antara 0 sampai ke 2 pi. Okey, kita menganggap dia sampai 2 pi. Kita buat dia sampai 2 pi terlebih dahulu. Nanti soalan ada macam-macam. Jadi macam-macam tu nantilah kita akan tengok. Okey, dan kalau awak tengok pada contoh tadi pun dia dah ada letak negatif semua tu kan. So nanti yang itu saya akan terangkan lebih lanjut. Okey, jadi kalau awak tengok ni, sebab saya tak nak awak gunakan jadual. Guna jadual ni kalau dia plot, memang awak terus dapat jawapan untuk soalan ni. Tapi saya tak menggunakan kaedah ini, saya yakin kaedah saya lebih mudah dan terus dapat graf itu dengan cantik. Berbanding kamu nak tekan kalkulator satu-satu. Macam ni kan? Dia kata y sama dengan 3 sin 2x. Okey, kamu tengok kalau ikutkan dia kata nyatakan color semua-semua ni. Okey. Jadi awak tengok saya lakar. Saya lakar y sama dengan sin 2x. Okey, so saya ambil paksi y, ini awak punya paksi x. 3 sin 2x. Maksudnya ambil 3 baris. 1, 2, 3. Sini kosong. 1, 2, 3. Ini negatif 3. Dia kata 2. Sampai 2 pi. 360 darjah atau 2 pi sama. 2 maksudnya kita akan buat 2 putaran sin positif. So sin positif saya letakkan pembaris. Saya nak bagi ukuran. So kat sini saya buat anggaran dia macam tu. Okey. Jadi awak tengok sign positif maksudnya dia ke atas, bawah, atas, bawah. Jadi okey. Okey, saya letak 2 pi, sini saya punya pi. Ini saya punya graf y sama dengan 3 sin 2x. Jadi soalan kata nyatakan color bagi y sama dengan fx. Terusnya nyatakan bilangan kitaran graf. So color kat sini, apa dia satu color? Awak tengok, kitaran kita ada 2 kitaran. Okey, amplitude. Amplitude iaitu kita punya atas ni. Amplitude-nya maksimum minimum. Amplitude kita 3 dan dia kata tuliskan koordinat bagi titik maksimum dan titik minimum. Titik maksimum dan titik minimum dia nak koordinat. Jadi kalau awak tengok dekat sini, awak tengok sini pi, kan? Kalau sini pi, kat sini kamu dah tahu, sini adalah pi per 2. Kalau kosong, sini pi per 2, kat sini adalah pi per 4. Macam tu. Jadi kita boleh buat anggaran dah. Tak payah lukis pada jadual. Okey, kita tengok. Kalau awak tengok dekat sini, sebab dia guna jadual. Dia guna jadual. Dia dapatlah macam ni. Dia letak titik kosong-kosong semua-semua ni. Jadi, kita tak guna jadual. So, kita letak. Kalau dia 360 darjah, okey, sekarang kita nak okey, Ustaz sebab saya bagi sudut. Okey, kat sini saya bagi dia sudut. Okey, yang saya bagi dia dalam bentuk pi. Tapi soalan dia nak dalam darjah. Okey, tapi dalam peperiksaan sebenarnya tak kisah pun. Awak buat 2 pi ke 360 sama je. Okey, sekarang awak tengok saya akan gunakan. So, ini saya padam. Okey, sekejap tak boleh padam lah pula. Okey. Saya tukar dia dalam darjah. Okey, saya tukar dia dalam darjah. Sebab dekat atas tu 360 darjah. So, kita tukarkan dia dalam darjah. Okey, dah. Okey, sekarang you tengok Okey, so kalau dekat ujung tu 360 darjah.
So kita tahu kat tengah-tengah ini 180. Dekat sini 90. Dekat sini berapa? 45. 180 ini 90, 180 awak tahu tengah dia. 90, 180 sini 270. So kita tahu titik-titik tengah dia. Jadi kat sini maksimum dia apa? Maksimum dia adalah 45 dengan 3. 45 darjah 3. Lepas tu minimum dia apa? Antara 90 dengan 180. Okey, so kat sini adalah 135 kan? So X-nya 135, Y-nya -3. Macam tu lah. Jadi kita boleh cari dia punya maksimum dengan minimum. Jadi soalan kata nak koordinat dah. Lakarkan graf Y sama dengan fx. Dah siap. Pada paksi yang sama, lakarkan graf Y sama dengan -3 sin 2x. Kalau Y sama dengan -3 sin 2x, jadi macam yang saya buat tadi. Jadi negatif ke bawah. So negatifnya reflect saja. Sebab dia kata pada graf yang sama. Ini dia. Yang warna biru adalah Y sama dengan -3 sin 2x. Jadi kita tak perlu nak gunakan jadual. Tapi kalau awak tengok dalam buku teks ni dia guna jadual. Tapi saya tak nak kamu guna jadual. Sebab guna jadual awak akan buang masa. Saya takut pula masa awak tekan kalkulator tersalah tekan. Boleh? So kita tak gunakan jadual. Ingat tu. Kita tak guna jadual. Okay, next kita tengok seterusnya. Ini graf tangent. Dia dah ada modulus. Okay, so nanti selepas ni kalau awak tengok ni dia ada. Okay, ni bentuk-bentuk graf dia. Okay, sebab saya tak nak kamu guna jadual. Jadi kita akan ada cara macam ni, dia suruh kita buat kita suruh lakarkan graf. Y sama dengan sin 2x. Okay, jadi sebelum kita teruskan dengan yang ini, kita akan buat pelbagai bentuk soalan. Okay, so saya akan bimbing kamu untuk lakar graf lagi. Okay, sebab ni tadi soalan dalam buku ni tak banyak. Jadi tengok saya akan ajar kamu lagi. Okay, contoh. Y sama dengan berapa? -2 sin 3x. Ingat, saya sekarang ajar kamu untuk sampai 2 pi. Okay, sampai 2 pi. So, seperti biasa awak ambil pembaris. Okay, paksi Y, paksi X. Okey, sekarang dia kata -2. So, saya ambil 2 baris ke atas 2, ke bawah -2. Sini kosong. Okey? Tengok saya nak buat sampai 2 pi. Kita tengok kita punya B. B kita kat sini 3. Bermakna kita akan buat 3 putaran. 3 putaran, ini graf sin. Saya letak tanda supaya saya pasti graf sin saya nanti saiznya sama. Okey, dia negatif jadi dari bawah, atas, bawah, atas, bawah. Okey, negatif so ke bawah. Itu dia. 1. Okey, kita nak 3. 2. 3. Hujung sekali. Siap lukis, letak 2 pi. 2 pi bermakna di sini awak punya pi. Siap. Itu graf awak. Ingat, saya ulang. A untuk maksimum dan minimum. 3 ni untuk 3 putaran sampai ke 2 pi. Okey, tengok graf cos. Y sama dengan. Okey, kita buat berapa? 4. 4 cos 2x pun sama. Saya buat sampai 2 pi. Okey, graf cos. Kalau dia 4, tak perlu gunakan sampai 4 baris. Nanti besar sangat nak lukis susah. So kosong, ambil juga 2 baris. Sini 2, sini 4. Sini -2, sini -4. Tapi graf cos saya akan letak titik di sini. Daripada kawasan negatif. Okey, situ. Okey. Okey, awak ukurlah ya guna pembaris. Okey, saya nak 2. So, ini maksimum. So, dia ke bawah,
ke atas, ke bawah, ke atas. Lebih tak apa. Graf kos saya nak awak lukis dari sini. Nanti saya cerita kenapa. Okey. Ini satu. Lepas tu kita padam yang negatif. Sebab saya tak nak negatif. Sebab saya punya tadi julat dia dari 0 sampai 2 pi. Okey. Ini 2 putaran. So letakkan ujung ni 2 pi atau 360. So di sini awak punya pi. Dah siap. Dah siap. Itu awak punya graf sin dengan graf cos. Saya tunjuk yang positif, so yang negatif tu automatik awak boleh tahulah dia akan terbalik ke bawah. Boleh? Okey. Seterusnya kita tengok. Okey, saya buat graf tangent. Saya akan buat graf tangent. Graf tangent y sama dengan 3 tangent 2x. Saya buat graf tangent. Ingat graf tangent dia macam cos. So saya buat garis. So saya buat garis putus-putus. Saiz dia sini dengan sini. So sini. Guna pembaris ya. Okey. Ni saya nak cepat. Saya tak guna pembaris lah. Awak guna pembaris. Okey. Lepas tu tangent. Okey, tangent sini awak punya titik. Dia nak 2. Okey, 3 buat baris. 1, 2, 3. Walaupun tangent ni dia tak ada maksimum minimum. Tapi tak apa. Kita buat juga untuk 3 baris. Yang ketiga kosong. So, tangent positif dari atas ni. Dia nak 2 sorry. Sampai dekat situ. So, ini. Okey. Okey. Ini baru 1. Kita nak 2. Kalau nak 2 bermakna kita ada 4 di atas. Okey. So, lagi. 1. Dia nak 2 kena ada 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So, sini awak punya 2 pi. Di sini awak punya pi. Itu graf tangent. Okey, so awak ingat A, sin ke cos ke tangent untuk menentukan, tapi tangent je lah yang tak ada maksimum minimum, tapi kita tetap letak garisan. 2 ni, B dia untuk bilangan putaran. 1 putaran, jadi dia lengkap, membentuk 1 putaran lengkap. Nah, okey. So dia nak 2, maksudnya akan guna 2 putaran. So itu graf sin, graf cos dan graf tangent. Okey, saya tunjuk secara dulu. Okey. Secara dia dulu. Bentuk-bentuk graf. Boleh? Okey. So, sekarang seterusnya. Saya akan tunjuk macam mana sekiranya berlaku tambah ke tolak ke untuk graf. Okey, tengok Jadi di sini. Soalan contoh y sama dengan negatif 2 sin x, saya buat dia tambah 1. Okey. So, saya buat graf sin. Okey. So, dia nak sini negatif 2 dengan, so atas ni 2, ke bawah akan ada negatif 2, sini awak punya kosong. Sin, awak tengok B dia 1. 1 maksudnya 1 putaran. Okey, itu kita punya saiz. 1 putaran dia ke bawah. Okey. Dah. Itu 1 putaran sebab B dia 1. Soalan saya masih menganggap dia sampai ke 2 pi. So, sini 2 pi. Di sini awak punya pi. Okey. So, sekarang awak tengok soalan kata tambah 1. Awak ingat kita jangan padam graf. Graf tu nak lukis susah. So, saya akan padamkan nombor-nombor. 2 tambah 1. Negatif 2 tambah 1. So, saya padam kosong semua tadi. Jadi, awak tengok. Tadi 2 kan? Kita tambah 1. 2 tambah 1 jadi 3. Tadi kosong kan? Tambah 1 jadi 1. Tadi negatif 2 tambah 1 jadi negatif 1. Bermakna kosong kita dah tukar tempat. Tu dia. So, 2 pi ni turunkan secara tegak. Ini awak punya pi. Ini awak punya 2 pi. So, ini awak punya kosong. Bermakna graf awak sudah bergerak ke atas sebab dia tambah 1. Jadi, tapi graf tu jangan padam. So, graf tu nampak dia terapung di atas tu. Okey? Itu untuk graf y sama dengan negatif 2 sin x tambah 1. Boleh?
Okay, next. Kita bagi contoh. Kalau soalan dia, Y sama dengan 3 sin, okay, 2X tolak 1. Macam tu. Okay, itu contoh kedua. Jadi, sama juga awak tengok saya akan buat. Okay, 3 maksudnya saya buat 3 baris. 1, 2, 3. 1, 2, 3 ke bawah. Sini kosong. Dia nak 2. Maksud 2 putaran. So, itu graf sin. Masih sin. Saya susun dia sini. Okay, di situ. Graf dia positif. So, naik atas, bawah, atas, bawah. Okay, saya pun lukis. Okay. Sini awak punya 2 pi. So, itu kosong, situ 2 pi. Sini awak punya pi. Okay, settle. Dah. Oh, belum siap. Kenapa? Dia ada tolak 1. Jadi ingat, saya dah kata kita jangan padam graf. Padam nombor sahaja. Padam nombor sahaja. Okey, dekat nombor tadi, atas ni 3. Tolak 1. 3 tolak 1, 2. Kosong tolak 1, negatif 1. Tadi negatif 3 tolak 1, negatif 4. So, kosong kat mana? Bermakna kosong dah ke atas. Ini kosong awak. So, pi awak kena naik tegak dekat sini awak punya pi. Sini 2 pi. Jadi, kita akan padam paksi X kita yang asal. Padam. Dah. So, itu graf awak. Itu sekiranya dia berlaku tambah ataupun tolak. Boleh? Okay? So, saya akan tunjuk kamu graf sin je dulu hari ini. Okay, graf sin. Okay, awak tengok soalan saya. Y sama dengan 2 sin X. Okay. Kali ni saya letakkan dia masih limit yang sama. Saya letak modulus. Apa maksud modulus? Jadi sama juga. Sini kosong. 1, 2, negatif 1, negatif 2. Dia satu putaran. Graf satu putaran. Graf dia graf positif. Graf positif, so maksimum, minimum. So saya naik atas dan saya turun bawah. Sini saya punya 2 pi, sini saya punya pi. Settle? Belum, sebab dia ada modulus. Apa maksud modulus? Semua yang berada di bawah kita akan pantulkan ke atas. So bermakna kita punya graf yang asal kita akan padam. So itu graf awak. Y sama dengan 2 sin X. Graf itu akan jadi positif naik atas. Boleh? Kalau graf itu soalan dia tiba-tiba ada tolak 1. Tiba-tiba ada tolak 1 kat soalan tu. Maksudnya kita pantulkan ke atas baru tolak 1. So tolak 1 macam tadi padam dulu. Padam. Okey, you tengok tadi dia 2 kan? 2 tolak 1, 1. Tadi kosong kan? Kosong tolak 1, negatif 1. Negatif 2 tolak 1, sini negatif 3. Sebab tu sangat pentingnya baris. Jadi ini negatif 1 bermakna kosong kat mana? Kosong dekat sini. So kita punya paksi X akan naik ke atas. So ini 2 pi-nya di sini. Pi-nya dekat situ. So kita punya graf paksi X kita padamkan. Itu bentuk graf kita. Itu kalau dia modulus baru dia tolak. Okey. Boleh? Kalau tak faham nanti awak tengok balik ya. Okey, sekarang awak tengok saya ubah soalan yang tadi. Tengok, sekiranya soalan itu dia dah tambah baru ada modulus. Bukanlah dia tambah kemudian. Ni saya nak cerita kamu kalau dia tambah baru modulus. Maksudnya dah siap tambah, dah siap graf ini baru modulus. Baru modulus maksudnya graf yang berada di bawah tadi awak tengok. Ini kosong, ini 1 kan. Apa-apa yang di bawah kita naikkan ke atas. Apa-apa yang di bawah kita naikkan ke atas. Jadi yang graf di bawah ini kita padam. Kita padam. Tapi sebab saya buat dekat komputer ni, jadi dia terpadam semua. Kalau awak buat, tak adalah terpadam semua. Cantumkan balik. Okey? Begitu juga dengan yang satu lagi. Kalau dia dah tolak, baru ada modulus.
Dah siap tolak, awak naikkan. Ini awak tengok dia dekat bawah ni 1. So dia akan naik 1. Kat bawah ni 4. So dia akan naik ke atas 4. Dia akan naik ke atas 4 tapi dia tergantung di tengah. Jadi nanti bila awak jawab soalan, okey, saya tak boleh nak padam ni. Nanti kalau saya padam dia terpadam semua. Okey, tengok kalau saya padam ni. Nampak? Kan dia terpadam? Jadi awak jangan padam. Tapi dalam peperiksaan, okey, maksudnya awak kena padam lah. Okey. Jadi jawapan awak sebenarnya cuma yang ini. Kalau dia ada modulus. Macam tu. Macam tu. Macam tu. Itu graf awak. Boleh? So, itu graf sin. Okay? Itu graf sin. Jadi, saya harap awak boleh faham untuk graf sin. Jadi, tolong tengok balik nanti kalau tak okey. So, untuk graf cos dan graf tangent, saya akan sambung untuk rakaman yang seterusnya. Okey, saya akan bagi latihan, Google Form saya akan sediakan untuk kamu buat latihan untuk soalan ini. Jadi saya nak kamu jawab soalan ini, kita lukiskan dulu graf, untuk graf sin sahaja terlebih dahulu. Okey, so saya stop dekat sini, jumpa lagi insya-Allah. Bye. Assalamualaikum.